dari Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 yang diadakan di Bertam, Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Slot pertama ini anda bersama dengan saya Ustaz Hariri. Kita bersama dalam Sembang Wakaf pada petang ini. Durasi selama 1 jam dari 12.30 hari hingga 1 petang. Anda boleh tag teman-teman anda, boleh komen dan share supaya ramai yang dapat manfaat daripada program perbincangan Sembang Wakaf kita pada petang ini. Apa-apa orang Penang, bagi mereka yang daripada Tanjung sampai Pulau Batas, jangan lepaskan peluang. Hampa kena mai ramai-ramai di Bertam Pulau Pinang ini kerana ada Minggu Saham Amanah Malaysia. Macam-macam program, booth, mahupun yang paling menarik adalah hadiah yang ditawarkan. Ada kereta, motor, rumah, macam-macam. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mai di Bertam bagi Minggu Saham Amanah Malaysia. Bagi mereka yang berada di luar Penang, jangan bimbang, boleh terus menonton live digital studio sepanjang program ini berlangsung, pelbagai program yang kami sajikan. Baik, kali ini saya bersama dengan seorang tetamu kita dalam Sembang Wakaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz Riri? Sihat Alhamdulillah. Segak bergaya. Mai Penang, apa istimewa Penang di mata Ustaz Zarifi? Penang tentu sekali lah nasi kandar. Nasi kandar, tapi kuah campur. Keluar campur. Tapi hari ini ada kopi. Kopi istimewa. Alhamdulillah. Hey. Tengah hari ni kita nak sembang-sembang lah Ustaz tentang wakaf ni kan. Ya. Bila kita sebut tentang wakaf ni, macam-macam kenangan lah. Tambah kita mengaji pengajian Islam. Ya. Kita akan teringat satu institusi yang banyak memberi manfaat pada umat Islam, Universiti Al-Azhar. Saya tahu Ustaz Zarifi pernah mengaji di Al-Azhar. Sembang sikit. Kursus. Cerita sikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hariri dan para penonton setia kita di studio digital kita ini. Baik. Tentu sekali lah sebelum tu para penonton sekalian, selalunya kalau kita sebut wakaf, yang kita terfikir, duduk di Bertam cakap Penang sikit no. Okey, sila. Bila sebut wakaf, yang kita nampak mungkin wakaf di tengah-tengah bendang, kan? Yang kita sebut mungkin kita duk fikir sebut wakaf tu wakaf sejadah, kan? Wakaf kain telekung semayang, wakaf Al-Quran, betul kan? Okay. Betul. Tetapi hari ni yang kita nak bawa, kita nak share, yang ASNB nak share ni, bukan sekadar dalam bentuk yang begitu, tetapi kita nak bercakap dalam ruang lingkup yang lebih besar. Okay. Yang tu ya Ustaz Harry tanya tadi, tentang Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar menjadi satu institusi pendidikan yang sangat dibanggakan dalam dunia Islam, kerana Universiti Al-Azhar dibangunkan dengan model wakaf. Masya Allah. Maknanya pengajarnya, tenaga pengajarnya, penyelidikannya dan keseluruhan lah. Maknanya secara umumnya Universiti Al-Azhar boleh bertahan sampai ke hari ini, memberikan sumbangan besar kepada dunia Islam dalam sudut penyelidikan, dalam sudut kefatwaan. Terbangunnya Al-Azhar itu dengan dana wakaf. Masya Allah. Maknanya bila sebut wakaf, jangan kita sempitkan hanya sekadar kepada kain telekung, kan? Yang kain sejadah, yang kita nampak itu satu segmen sahaja. Sebenarnya wakaf ni besar manfaatnya dalam agama. Masya Allah. Maknanya di Universiti Al-Azhar, saya difahamkan yuran pun percuma. Ya. Ditanggung oleh dana-dana wakaf ini. Ya. Allahu Akbar. Kat Malaysia boleh kita buat ke Ustaz Zarifi kalau model macam ni? Subhanallah. Kalau kita tengok pada sejarah awal dalam pendidikan Islam, khususnya di Malaysia, kalau kita tengokkan madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah pengajian agama yang telah pun wujud awal dahulu, antara yang wujud dengan sistem wakaf ni, Madrasah Khairiyah Islamiyah Pokok Senar Kepala Batas. Masya Allah. Dekat dengan kita ni. Okey. Diasaskan pada tahun 1933. Okey. Kemudian Maktab Mahmud di Kedah, akan diasaskan pada 16 Jun 1936.
Satu lagi, Madrasah Masyhur Islamiyah Pulau Pinang. Ditubuhkan pada tahun 1916. Jadi maknanya bila kita sebut sistem wakaf dalam dunia pendidikan, dalam konteks kita di Malaysia ni telah pun ada. Dan yang menariknya tuan-tuan dan puan, bila kita sebut wakaf ni, wakaf ni, ia adalah salah satu instrumen yang diajarkan dalam agama kita. Baik. Maknanya bila sebut wakaf ni, inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai mana? Baik, dalam satu hadis Ustaz Hariri, Ya. Rasulullah sebut kepada kita, idza matal insan, bila matinya seseorang anak Adam itu, inqata'a amaluhu, terputus semua amalannya, Allah. illa min thalath, kecuali tiga benda. Apa dia tu? Tiga benda. Apa Okey. tiga benda tu? Tiga benda tu, nombor satu. Okey, penonton di Facebook kena catat ni. Catat boleh ni apa ni? dan tulis di ruangan komen kita ya. Yes. Nombor satu, sedekah jariyah. Satu. Okey. Dua, doa anak-anak yang saleh. Ketiga, ilmu yang baik yang memberikan manfaat yang kita kongsikan pada orang. Baik, dalam konteks sejam kita ni, kita nak ambil nombor satu ni je. Okey. Sedekah jariyah. Baik, Ustaz Riri, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kita faham lah, Ustaz Riri, sedekah jariyah tu apa? RM1, masukkan RM1 dalam tabung. Itu ke? Yang tu kan? Ah. Okey, dalam takrifan ulama hadis, mereka bila bahas hadis ini, para penonton, mereka kata sedekah jariyah yang Nabi maksudkan dalam hadis ini, maknanya ialah ibadat wakaf. Baru saya faham. Itu ke? Nah, saya dah ingatkan sedekah ni yang kita bagi RM1 tu juga. Bagi makan pada orang kan? Okey, betul. Tetapi para ulama kata yang tepatnya sedekah jariyah dalam hadis ni maknanya ibadat wakaf. Ibadat wakaf. Jadi penonton sekalian, teman-teman sekalian, betul kita sibuk bekerja, kita cukupkan keperluan isteri, anak-anak, kita bantu suami, kan? Kita bagi kepada anak-anak keperluan yang cukup. Ya. Dan betul lah, kita pun nak cari senang untuk kita juga atas dunia ni kan. Tengok Ustaz Hari pakai baju branded, kita pun nak pakai juga. Untuk keselesaan, tak salah pun. Betul, untuk kelengkapan ataupun mencukupkan rezeki kita di dunia, betul. Tetapi penonton sekalian, jangan lupa kita mesti fikir-fikir sama dan buat perancangan untuk hari akhirat kita. Masa depan kita kena buat perancangan. Yang kita bimbang, betul, kita bekerja 7 hari seminggu, kan kita kerja paling kurang, kalau yang makan gaji paling kurang 8 jam di pejabat sehari. Kita sampai terlupa untuk kita buat perancangan untuk hari akhirat kita. Allahu Akbar. Jadi ASNB ya, datang untuk memberikan kemudahan kepada kita untuk kita merancang untuk hari akhirat sana, Ustaz Hariri. Bila Ustaz Zarifi sebut itu termenung saya. Betul jugalah. Kadang-kadang kita bekerja hari-hari, kita fikir untuk esok, lusa. Anak, isteri makan, kita boleh beli kereta, rumah, selesai. Tapi kadang-kadang kita tak buat perancangan untuk kehidupan selepas daripada mati. Betul. Masya Allah. Ini para penonton yang menonton kami di Facebook maupun Instagram, anda kena pastikan supaya menonton daripada awal sampai habis. Saya ingat ini baru sikit. Yang kita diberikan nak wakaf banyak lagi ni. Banyak lagi. Tapi kita rasa macam, ya Allah, apa persiapan kita nak sampai hari akhirat nanti? Apa persiapan kita? Rupanya dengan duit pun boleh masuk syurga, Ustaz Hariri kan? Allahu Akbar. Ustaz Hariri, kita jangan salah faham kepada agama. Jangan kita bila sebut Islam, bila sebut agama, kena jadi orang miskin, orang susah. Bila sebut agama, jangan kita salah faham, kita kata Islam ni tak bagi kita jadi orang yang berharta. Ya, Islam halang kita daripada memiliki kekayaan. Salah. Sebab dalam Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
terjemah sikit hari terjemah Akbar. sikit. Saya duk tengah menghayati ni Terjemah apa sikit. ni kan. Okey, makna dia macam ni, penonton sekalian. Allah Ta'ala bagi tahu dalam kesibukan kita mencari bekalan di hari akhirat, ya, jangan lupa nasib kita di atas dunia ini. Jadi maknanya dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi kita faham, jangan lupa dan jangan sempitkan kefahaman, ya, kefahaman kita dalam beragama, ya, dalam Islam. Sebagai contoh, menantu Rasulullah. Ya. Siapa nama Ustaz Hariri? Menantu Rasulullah. Contohnya ya. Siapa ya? Sayyidina Sayyidina Osman. Ali. Sayyidina Osman. Betul. Okey. Sayyidina Osman antaranya. Sayyidina Osman beliau merupakan tokoh korporat dalam Islam. Maknanya orang kaya. Orang kaya. Baik. Sayyidina Osman dia jadikan kekayaan dia itu sebagai jalan untuk dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dalam bahasa fiqh kita sebut taqarrub. Taqarrub maknanya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maknanya duit yang kita ada, harta kekayaan yang kita ada tu kita gunakan sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Kita bantu orang lain. Masya-Allah. Kita bantu orang susah, kita bantu orang asnaf, kita bantu masyarakat awam. Apa yang Sayyidina Osman buat sehari-hari? Ya, apa dia yang dia buat tu? Baik. Cerita dia macam ni. Bila Rasulullah dan umat Islam baru berhijrah di Madinah, baru sampailah di Madinah. Pada waktu itu umat Islam memerlukan sumber air. Sumber air, perlukan sumber air. Jadi pada waktu itu ada seseorang yang dia ni memang memiliki telaga lah kita kata, telaga. Jadi Nabi kata seseorang itu yang memiliki telaga itu atau perigi itu dia orang Yahudi. Jadi Nabi kata sesiapa yang boleh pergi membeli perigi tersebut, boleh pergi negotiate, boleh pergi bincang, dan akhirnya boleh membeli perigi tersebut, Nabi kata pahala orang menggunakan air itu, dia dapat pahala dalwan bidilwin, timba demi timba. Allahu Orang Penang kata apa? Cebok kot, no? Timba demi timba. Cebok ni macam lain pula maksud dia ni kan. Minta maaf. Timba demi timba. Maknanya orang ambil air satu timba dapat pahala, timba yang kedua dapat pahala. Sayyidina Osman bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam tu sehari, dia jadi semangat. Sebab apa? Dia ni Allah Ta'ala bagi kelebihan, ada harta, ada kekayaan. Jadi dia pun pergi bincang dengan Yahudi tersebut. Nego punya nego, bincang punya bincang. Akhirnya Yahudi tadi ni dia masih belum mahu jual lagi. Dia kata okeylah, kita bahagi separuh-separuh. Macam mana tu separuh-separuh? Dia buat macam ni, dia buat ada giliran-giliran. Okey, hari tertentu, contoh hari Isnin dan hari Selasa giliran saya. Giliran Yahudi tu. Dan hari Rabu dan Khamis Sayyidina Osman punya turn, punya giliran. Jadi orang ramai penduduk Madinah bila giliran Yahudi tadi ni, mereka nak beli ataupun nak dapatkan sumber air, mereka kena bayar. Tiba-tiba giliran Sayyidina Osman datang, ambillah percuma. Wah, itu lagi untung. Jadi ramai penduduk Madinah datang waktu giliran Sayyidina Osman. Jadi si Yahudi ni kata, ini tak boleh jadi. Hancur bisnes aku ini, rugi. Silap dia kata. Akhirnya dia kata apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kata, aku juallah kepada kamu seluruhnya perigi ini. Jadi itulah perigi yang disebut sebagai perigi Ar-Raumah, yang mana perigi itu tuan-tuan dan puan diwakafkan oleh Sayyidina Osman, digunakan oleh penduduk Madinah. Cuba bayang tuan-tuan dan puan, berapa timba orang yang guna sumber air tersebut. Nabi kata dalwan bidilwin, dapat timba demi timba pahala kepada Sayyidina Osman. Saudari, kita hidup hari ni, berapa tahun agak-agak saudari? Berapa tahun agak-agak lah. Kalau jangka hayat rakyat Malaysia sekarang ni antara 70 ke 80 tahun.
Itulah ikut statistik di Malaysia pada waktu ini. Okey, 70 ke 80 tahun. Sekarang Ustaz Heri umur berapa? Sekarang rahsia. rahsia. Kalau tengok kepada live sekarang ni macam 25. Oh, macam 25. Sahabat-sahabat penonton cuba komen di bawah, adakah betul 25? Baik, tuan-tuan dan puan. Kita kalau statistik tadi umur jangka hayat sekitar 70-80. Tuan-tuan, bila kita berwakaf, tuan-tuan, selagi mana harta wakaf yang kita wakafkan itu digunakan oleh orang ramai. Baik. Orang ramai mendapat manfaat. Contohlah. Kalaulah harta wakaf itu ialah wakaf pendidikan. Okey. Sekolah ke, peralatan sekolah ke, selagi mana sekolah itu wujud, selagi mana peralatan sekolah itu wujud, selagi mana digunakan oleh orang ramai, katalah 1000 tahun, selama 1000 tahun itulah pahalanya masuk dalam akaun pahala kita, akaun amalan kita. Walaupun pada waktu itu Ustaz Heri, kita dah duduk dalam kubur dah. Betul. Dah jadi jenazah dah pun. Tetapi pahalanya berterusan selagi mana digunakan harta wakaf tersebut. Masya Untung ke Allah. rugi? Ini keuntungan Allah yang Akbar. berlipat kali ganda. Ya. Sebab kehidupan kita di alam kubur lebih lama daripada kehidupan di atas dunia. Allah, betul. Jadi kalau kita buat pilihan, kita ni nak untung yang lama ataupun untung yang sikit, tentulah kita pilih untung yang lama. Ya. Masya Allah. Bila Ustaz Zarifi sebut macam tu, saya jadi macam tertanya-tanya, adakah saya sudah buat persiapan seumpama itu ataupun tidak. Allah. Sebab itu kita kena fikir. Dan saya suka point Ustaz Zarifi tadi, bahawa Islam tak melarang dan menghalang kita untuk jadi kaya. Tak larang. Cuma kena urus kekayaan untuk manfaat orang lain. Rezekiku, rezekimu juga. Boleh buat tajuk lagu tu. Boleh. Baik, kepada anda yang menonton kami sama ada di Facebook maupun Instagram, anda baru sahaja mengikuti Sembang Wakaf. Hari ini kita bersembang wakaf sempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2023 live dari Digital Studio terus kepada anda daripada Bertam Pulau Pinang, dan anda boleh like, komen dan juga share, tag teman-teman anda supaya mereka juga dapat manfaat. Takkanlah anda nak dapat manfaat program ilmu anda seorang. Kita nak masuk syurga beramai-ramai, betul tak? Jadi tag teman-teman anda. Kita tak boleh bercakap macam Ustaz Zarifi nak sampaikan dengan dalil, dengan sejarah, dengan sirah, mungkin tak mampu. Tapi dengan kita tag teman-teman kita, kita dapat sampaikan ilmu kepada kawan-kawan kita. Cuma Ustaz Zarifi, satu benda, kalau kita bercakap tentang wakaf, ada satu soalan basic yang selalu orang tanya dan masih keliru. Ustaz, apa beza antara infak, antara sedekah dan wakaf? Ni ada juga derma kalau orang Melayu kita ni. Ada beza ke? Sama ke? Ataupun lain, Ustaz? Infak, sedekah, wakaf. Semua ini dia masuk dalam package sedekah jariah. Dia masuk dalam amalan-amalan soleh, package sedekah jariah, dan ini dikira sebagai amalan-amalan sunat. Ibadah sunat. Cumanya bila kita sebut wakaf ni, Ustaz Hariri, bila sebut wakaf, dia jangka hayatnya panjang. Kalau kita sedekah, sedekah, contohlah Ustaz Hariri, saya belanja Ustaz Hariri RM10 makan. Maknanya habis makan selesai lah. Pahala tu tidak? Pahala itu benda baik. Benda baik, bukan kata tak bagus. Bagus. Tetapi nilai tambah kepada wakaf apabila khususnya dibuat oleh ASNB ni, apabila pihak ASNB menerima wakaf daripada kita sebagai pewakaf, jadi kumpulkan dana wakaf tersebut dan dibuat untuk program-program untuk maslahah masyarakat awam. Apa maksud maslahah tu Ustaz Riri? Payah pula nak faham. Kebajikan ke? Kebaikan, macam itulah. Maslahah maksudnya kebaikan, manfaat untuk orang ramai.
Okey, bila kita wakaf, apabila ataupun selagi mana manfaat wakaf itu digunakan oleh orang ramai. Baik. Selagi mana harta wakaf itu digunakan oleh orang ramai, selagi itulah pahalanya masuk ke dalam akaun amalan kita. Walaupun kita sudah meninggal. Kita dah tak ada dah. Allahu Kita dah jadi Akbar. tanah dah waktu itu. Tapi akaun pahala berterusan. Masuk lagi dalam akaun amalan kita. Allahu Akbar. Jadi kerana itulah yang ditunjukkan oleh para sahabah sebagai contoh kan. Okey. Tadi kita sebut Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kan. Maknanya ini antara contoh-contoh para sahabah yang mereka dikurniakan kekayaan. Mereka ada kelebihan harta, tetapi mereka tak kedekut. Baik. Ya, mereka ingat harta itu pinjaman sahaja, kan? Oleh kerana pinjam itulah mereka menyumbang balik untuk manfaat orang ramai, sedekah, hibah, wakaf. Kerana apa? Akhirnya itulah sebagai jalan kepada mereka untuk mereka jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Riri, nak belanja lagu sikit boleh tak? Okey, sila. Ah. Tengah-tengah hari ni dia memang kena ada hiburan sikit. Kedai Ada kopi hiburan ni sikit, kan. Kedai kopi. Okey, kopi kita alhamdulillah. Baik, lagu ni lagu lama. Kumpulan Rabbani. Okey. Ya, Kumpulan Rabbani. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita cuma mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Malulah kepada Allah kerana milik Dia punya. Maknanya Ustaz Riri, tanda kita syukur kepada Allah. Jangan lupa kena ada amalan-amalan kita, sedekah jariah dan wakaf. Wallahu a'lam. Saya nak sambung ah. Silakan. Janganlah berbangga harta yang ada pada kita, kalau Allah tidak beri, kita tidak punya apa-apa. Allah Akbar. Dik betul kalau Allah tak bagi, Ya. kita ni tak ada apa. Rasa Tak ada macam apa. sedap mikrofon ni, macam nak menyanyi sampai habis tadi. Tapi Masya Allah, ini lagu tadi adalah mengingatkan kita bahawa sebenarnya apa yang Allah bagi kepada kita ni semua milik Allah. Betul. Jadi kita kena pulangkan kembali milik yang Allah bagi pinjam ini. Cara mana? Wakaflah. Ya. Supaya bagi manfaat kepada orang lain. Betul. Sebab ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya rezekinya lebih, perlu diberi kepada orang miskin. Ya. Orang miskin menikmati, mendoakan si kaya. Kalau ekosistem ni berpusing-pusing begini, Allah bahagia dunia ini kan. Ya. Jemput minum Ustaz Zarifi. Ini kopi Alhamdulillah, special. istimewa. Ni Istimewa. kopi Penang. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Penang ni dia lain macam sikit. Cuba rasa. Allahu Power. Akbar. Sedap semua. Terima Sedap. kasih. Terima Orang kasih. yang buat dia buat dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Terima kasih Baik, PNB. Masya Allah. Terima kasih ASNB. Baik. Alhamdulillah, kita tadi berbicara tentang beza di antara infak, wakaf dan juga sedekah. Sekarang kita nak pergi sikit Ustaz Zarifi. Ya. Supaya kita ni jadi orang yang bagaimana doa yang kita selalu sebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak dapat juga kebaikan dunia.
Takkanlah Ustaz nak pakai Belfire sikit, nak pakai kereta rumah besar sikit, nak duduk di Bertam ni. Kalau semua wakaf tak ada dividen kepada diri sendiri, tak nak juga. Ada ke yang kita dapat dua-dua Ustaz? Allah. Kita bukan sekadar pelaburan, tapi kita juga dapat pelaburan akhirat, dunia akhirat. Ada ke yang boleh menawarkan seumpama ini? Baik, kerana itulah yang kita nak berkongsi hari ini. Yeah. Apa yang pihak ASNB tawarkan kepada kita, iaitulah kita sebut sebagai produk wakaf ASNB. Dalam produk ini, bagaimana bagi yang memiliki unit saham amanah, kita berpeluang untuk kita berwakaf. Sebagai contoh, dividen tahunan yang kita dapat tu Minimumnya RM1,000. RM1,000. Okey, maknanya minimumnya, Saya ulang balik. Dividen serendah RM1,000 sebab ada soalan kuis. Okey. Jadi dengar. Okey, maknanya untuk kita masuk wakaf dalam program ataupun produk wakaf ASNB ini, maknanya RM1,000 tadi. Minimum. Okey, RM1,000 ini akan dilaburkan oleh pihak ASNB dengan cara yang patuh syariah. Kemudian dividen tahunan itu kita boleh untuk mewakafkan. Yang untuk kita mewakafkan, yang mana wakaf inilah collection wakaf ini akan diuruskan dengan berintegriti. Yang kita nak highlightkan, yang kita nak sebut berulang kali. Pihak ASNB ini bekerjasama dengan pihak MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan kita faham, bila kita sebut institusi seperti PNB, ASNB, MAWIP ini merupakan institusi yang terurus, yang strategik dan mempunyai, kita sebut sebagai audit. Dia bukan main cincai. Bukan cincai. Bukan lebih kurang ni kita agih sama kita. Bukan. Oh, saya ingat macam tu. Ada audit, audit dalamnya kan. Kemudian pihak Jabatan Audit Negara pun kan, maknanya diuruskan secara profesional, secara berintegriti. Yang ini kita nak berulang kali. Kerana apa? Betul, alhamdulillah. Di Malaysia ni penonton sekalian, kita rakyat Malaysia pemurah. Betul. Memang pemurah sungguh, alhamdulillah. Nampak macam-macam susah pun bagi. Kita pemurah, kita nak bantu. Tetapi yang kita bimbang, tuan dan puan sekalian, yang kita bimbang, apabila kita menyumbang wakaf kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak yang tidak bertanggungjawab, yang tidak berintegriti, bahasa mudah kita kata tak amanah lah. Tak amanah. Akhirnya yang kita sumbangkan tadi tak sampai kepada pihak yang sepatutnya. Tak sampai kepada pihak asnaf, tak sampai kepada pihak yang memerlukan, tak sampai kepada masyarakat. Yang ni yang kita tak nak. Maknanya sumbangan kita itu tak sampai kepada pihak yang sepatutnya. Jadi biarlah sumbangan kita ini sampai kepada pihak yang berhak. Masya-Allah. Jadi baik, PNB, ASNB dan pihak MAWIP ini memang berintegriti dan tentunya lah yang kita sebut tadi, bagaimana dividennya itu akan diwakafkan, dikumpulkan dalam satu, kita sebut sebagai dana wakaf. Dan pihak ASNB bersama dengan MAWIP ada jawatan kuasanya Ustaz Ari. Ada jawatan kuasa yang menilai, yang menapis dan memastikan dana wakaf ini sampai betul-betul kepada sasarannya. Dan inilah tuan dan puan, kita sebut sebagai salah satu sistem filantropi Islam. Yang mana yang kita sebut sebagai kita nak supaya masyarakat faham bahawasanya bila kita sebut sebagai wakaf, ia sebagai salah satu instrumen yang boleh membantu umat Islam dan masyarakat keseluruhannya. Kalau kita sebut sebagai wakaf, ia ada had-had tertentu. Ada asnaf zakat. Kalau zakat ada had-had tertentu. Ada asnaf yang perlu diagih, tak boleh agih sebarangan. Tetapi bila sebut wakaf, ia terbuka dan ia fleksibel. Ia boleh dimanfaatkan kepada semua orang, kepada masyarakat seluruhnya. Orang awam boleh ambil manfaat. Jadi inilah
yang Nabi sebut sehari. Ya. Nabi sebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mana golongan ini akan mendapat naungan di hari akhirat. Maknanya di hari akhirat yang penuh dengan hiruk pikuk. Ya. Semua bimbang berfikir macam mana nasib di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala bantu mereka ini. Salah satunya ialah siapa? Orang yang sedekah, infak, wakaf dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Masya Allah. Maknanya kita sebagai pewakaf dengan program wakaf ASNB, pihak ASNB yang akan menguruskan semua itu dengan secara berintegriti. Kalau kita nak cari susah. Susah. Tapi bila mereka uruskan, mereka dapat data yang tepat dan diagihkan secara betul, dan kita boleh pantau juga melalui laman web, Facebook dan sebagainya. Masya Allah. Benar. Tapi saya hari itu terpandang juga di Facebook Wakaf ASNB ini, mereka ini banyak agihan-agihan yang mereka buat dalam sektor pendidikan. Antaranya mereka telah sumbangkan dipanggil sebagai smart board, iaitu pembelajaran atas talian di Multimedia University. Kaedah sekarang Ustaz Izzi, kadang-kadang Ustaz Zarifi waktu universiti kan sibuk dengan persatuan dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas kelas ataupun dalam kelas kita tak dapat beri tumpuan. Maka dengan smart board ini dia boleh merakam secara 360 dan kita boleh mengulang-ulang balik pembelajaran tersebut di mana-mana saja. Alhamdulillah. Jadi pelajar-pelajar dia dapat mudah pembelajaran ini. Kalaulah nak cari sendiri, nak beli sendiri tak mampu. Betul. Tapi dengan wakaf ni dapat sumbang. Begitu satu lagi sebelum begitulah sebelum tu. Sebelum itu accident. Okey. Baik, apa yang kita nak sebut sebagai contoh, kalaulah dana wakaf ini yang diurus selia bersama ASNB dan pihak Mawib ini, contoh kan? Okey. Membeli kelengkapan alat-alat, kelengkapan perubatan di hospital. Mesin-mesin tertentu untuk kemudahan pesakit, ataupun mungkinlah katil pesakit tu. Cuba bayangkan yang masuk ward itu bersilih ganti pesakit itu ataupun kelengkapan kita sebut sebagai alat-alat tadi digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Allah. Kita yang wakaf 1,000 unit saham amanah kita ini kan, RM1,000 tadi ni, ada saham kita dalam bantuan yang diberikan tadi. Masya Allah, boleh membantu menyelamatkan satu nyawa mungkin. Ya Allah, kan dalam Al-Quran sebut dalam surah Al-Maidah, kalau tak salah dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala kata, kalau kita menyelamatkan satu nyawa, Allah Ta'ala kata seperti kita menyelamatkan seluruh manusia atas muka bumi ini. Ya Allah, nak cerita apa lagi ya? Rupanya itu pun salah satu daripada sumbangan. Dan juga kita ni boleh jadi doktor juga. Walaupun tak pakar tapi boleh menyumbang. Masya Allah. Tapi saya Ustaz Zarifi, selain daripada ini kita juga berkhidmat untuk universiti, saya tengok ramai anak-anak kita cerdik, pandai, tapi mereka tak berkemampuan. Ibu ayahnya tak berkemampuan. Nak ubah putaran kemiskinan itu dengan pendidikan. Maka apabila ada wakaf macam ni, mereka dapat belajar, dapat meneruskan pengajian tanpa tersangkut kerana tidak mampu membayar pembiayaan. Masya Allah, bila mereka dapat habis pembelajaran, mereka bekerja, mereka boleh mengeluarkan ibu ayah mereka daripada paras kemiskinan. Masya Allah, saya ingat inilah, kalaulah kita dapat rasa, dapat menyumbang, Allahu Akbar, hebat. Bagi contoh sehari, kalau di Mawib kan, dia ada institusi pendidikan di bawah Mawib. Sebagai contoh institut kemahiran Baitul Man. Betul. College Professional Baitul Man. Kan? Yang mana di college profesional ini yang masuk ke dalam college itu ialah anak-anak asnaf. Masya Allah. Jadi ini sebagai contoh. Maknanya bila sebut wakaf pendidikan, cuba bayangkan kita membantu anak-anak asnaf yang tidak berkemampuan sepanjang pengajian mereka 4 tahun, 3 tahun. Pengajian itu setelah mereka graduate dan mereka jadi insan yang berjaya. Kalau dahulunya keluarga mereka keluarga asnaf, tetapi apabila mereka dah bekerja, mereka dah ada pendapatan sendiri, mereka dah berjaya membawa keluarga mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kalau dahulu mereka asnaf, sekarang mereka dah boleh pembayar ataupun penyumbang pula. Masya Allah. Tapi yalah Ustaz Zarifi, cerita bab wakaf, sedar hidupan akhirat ni
memanglah nak juga macam saya yang bekerja ni, kadang-kadang fikir juga ada ke potongan cukai Ustaz? Ya. Kita pun nak juga sumbang. Kalau ada potongan lega sikit. Ada ke wakaf SNB boleh bagi potongan cukai Okey, ke tentu Ustaz? sekali. Yang pertama Ustaz Ria, pewakaf layak menerima potongan cukai pendapatan untuk jumlah yang diwakafkan tertakluk kepada had 10% pendapatan agregat tahunan. Oh, Okey? Ada. Alhamdulillah. Yang kedua, lega dengar. tentu sekali. Yang kita nak nyatakan berulang kali, diuruskan secara profesional, telus dan berintegriti. Kenapa kita sebut begitu? Kita sebagai para pewakaf ini, ya, boleh melihat sendiri laporan tahunan termasuk maklumat pengagihan secara terperinci dan ada resit wakaf disediakan. Maknanya diuruskan secara sistematik dan berintegriti. Baik, Ini yang kita nak ulang Alhamdulillah. banyak kali. Sebab itu Masya Allah, saya ingat kita perlu ada satu kesedaran supaya kita buat persiapan akhirat kita, menahan harta kita. Kita nampak macam memberi ni habis. Rupanya tidak. Dalam wakaf, memberi itu menahan. Tahan waktu bila ia akan mengalir apabila di syurga nanti. Allahu Akbar. Sebab itu ni dalam minit-minit terakhir, Ya. kalaulah Ustaz Zarifi boleh pujuk lah, macam mana kita nak pujuk supaya kesedaran tu kadang ada, tapi mereka nak mula memberi dan keyakinan tinggi mereka akan dapat pulangannya di akhirat nanti. Macam mana nak beri keyakinan tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara penonton, sahabat-sahabat, ibu ayah, teman-teman sekalian, dalam hadis kan Nabi bagi tahu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak beri kebaikan kepada orang. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Ali Imran ayat 92. Allah Ta'ala bagi tahu, kamu tidak akan mengerti apa makna kebajikan sebenar-benarnya selagi mana kamu belum infak, sedekah, wakafkan harta yang paling kamu sayang. Para penonton, saya, Ustaz Hariri, dan teman-teman, tuan-puan sekalian, Allah Ta'ala berikan modal yang sama kepada kita. Apa dia? Iaitulah umur. Masya Allah. Umur kita ni, penonton sekalian ya, Allah Ta'ala beri kepada kita dan tiba masanya Allah Ta'ala akan ambil nyawa kita. Tak cepat seminit dan tak lambat seminit. Dan peluang untuk kita buat amalan sepanjang kita hidup sahaja. Bila kita dah mati ataupun nyawa berada di kerongkong, waktu itu sudah tidak boleh buat amalan lagi. Sehingga kan dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ni Allah Ta'ala cerita orang yang dah mati ni, dia merayu-rayu kepada Allah, wahai Allah, tolonglah engkau tangguh sekejap ajal maut aku ya Allah, tolong tangguh sekejap wahai Allah, supaya apa? Supaya aku boleh sedekah, supaya aku boleh wakaf, supaya boleh aku infak dan aku nak jadi orang saleh. Allah. Jadi tuan dan puan, Allah Ta'ala beri ruang kepada kita. Allah Ta'ala beri harta kepada kita. Marilah ya sama-sama kita manfaatkan ruang dan peluang ini untuk kita berwakaf dengan program wakaf ASNB yang ditawarkan ini. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Amin. Masya Allah. Rasa macam tak cukup perbincangan kita, rasa macam seronok. Bagi anda yang menonton kami di Facebook, Instagram, anda boleh tonton berulang-ulang kerana masih ada di Facebook Minggu Saham Amanah Malaysia. Sebelum kita berakhir, ini yang ternanti-nanti juga. Yang ni tunggu-tunggu kita ni. akan ada, saya akan berikan soalan kuis kepada anda, dan soalan kuis ini anda boleh jawab. Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen Facebook Minggu Saham Amanah Malaysia. Saya ulang, saya sebutkan soalannya dalam bentuk A, B, C, D. Anda tuliskan jawapan anda di ruangan komen Facebook Minggu Saham Amanah Malaysia. Okay? Are you ready? Dah sedia? Baik. Soalan yang pertama.
Wakaf ASNB dalam bentuk unit amanah adalah wakaf yang bersifat kekal, iaitu wakaf apa? A. Mu'abbad, B. Muamalat, C. Muslimin, D. Muslimat. Nampak macam bayang. Ada di Facebook live kita. Anda boleh pilih dan letakkan di ruang komen. Soalan yang kedua. Entiti manakah yang memberikan lesen mutawalli kepada ASNB? Organisasi, institusi apakah yang memberi rakan strategik kepada ASNB ni? A. PNB, B. PHNB, C. Mawib, D. Maybank. Ini Ustaz Zarifi dah bagi dah jawapan tadi ni. Baik, soalan yang ketiga. Pilih satu sektor untuk agihan dana manfaat wakaf. A. Pendidikan, B. Hiburan, C. Komunikasi, D. Perkilangan. Okay. A, B, C atau D. Baik. Soalan yang keempat. Adakah pewakaf yang berwakaf dengan wakaf ASNB mendapat potongan cukai pendapatan? A. Ya, tertakluk kepada 10% pendapatan agregat. B. Ya, tertakluk kepada 15% pendapatan agregat. C. Ya, tertakluk kepada 100% pendapatan agregat. D. Tidak. Baik, soalan yang kelima. Berapakah jumlah minimum wakaf ASNB? A. 1000, B. 100, C. RM10, D. RM1. Dan soalan yang terakhir. Slogan wakaf ASNB. A. Moh poi. B. Mari berwakaf. C. Renung-renungkan dan selamat beramal. Dan D. Pemberian yang berterusan tanpa putus untuk selamanya. Baik, anda ada 6 soalan. Letakkan jawapan anda di ruangan komen Facebook Live ini di Facebook Minggu Saham Amanah Malaysia. Mudah-mudahan perkongsian kami selama durasi ini dapat memberi manfaat kepada anda. Teruskan untuk like, komen dan juga share, tag teman-teman anda. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Saya Ustaz Hariri dan Saya Ustaz Zarifi. InsyaAllah kita bertemu lagi. Teruskan menonton live digital, studio digital di Minggu Saham Amanah Malaysia 2023. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.